history. Okay, first sebelum kita baca hadis ni, kita kena faham sihir ni dilakukan ke atas junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan sihir ni? Ia adalah orang-orang Yahudi. Okay, orang-orang Yahudi ni yang sihir yang mereka gunakan itu adalah sihir yang antara yang paling gila lah, yang paling hebat. Mana mereka dapat pengetahuan mengenai sihir ni semua. Sedangkan dalam Al-Quran sebenarnya sihir ni yang power semua diturunkan dengan dua malaikat, Harut dengan Marut. Mereka datang dan mereka ajar kepada orang-orang Yahudi pada masa Babylon, dekat Babylon kan. Mereka ajar ilmu sihir. Tetapi mereka bila ajar ilmu sihir ni, mereka akan bagi tahu kepada orang yang belajar tu, mereka kata this is kufur. Ini adalah kufur, dan kalau kau buat benda ni, kau akan masuk ke dalam neraka. Mereka yang mengamalkan sihir ni semua pada nak bagi tahu this is kufur, kau buat, kau akan masuk ke dalam neraka. Okey. Ini apa yang malaikat bagi tahu. Tapi korang dah kena tipu dengan syaitan dan iblis. Iblis tu kata tak apa, korang masih Islam, korang masih solat, korang masih syahadah, buatlah benda-benda macam ni. Kita tengok kat Turki, ada orang mengamalkan sihir menggunakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka korek lubang, mereka ambil mayat orang, mereka potong. Sampai mereka potong, mereka baca la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mereka baca macam ni, ayat-ayat macam ni. Mereka kata kami masih Muslim, kami boleh bertobat. Tak boleh bang, nerakalah tempat dia. Okay, macam mana ilmu ni boleh jatuh kepada tangan orang-orang Yahudi? Sebenarnya sihir ni pernah dihapuskan. Nabi Sulaiman yang hapuskan. Nabi Sulaiman hapuskan sihir. Nabi Sulaiman dengan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia hapuskan sihir. Nabi Sulaiman ambil semua buku-buku yang kitab-kitab mereka semua, dan Nabi Sulaiman letak dekat bawah dia punya kursi. Dekat dia punya kursi, kat bawah kursi dia. Bila wafatnya Nabi Sulaiman, iblis datang dalam bentuk manusia. Iblis datang bagi tahu kepada pengikut Nabi Sulaiman. Dia kata, korang tahu tak macam mana dia boleh kontrol jin, macam mana dia boleh kontrol angin. Dia boleh cakap dengan macam mana semua kuasa dia datang daripada siapa? Sebenarnya kita tahu dia semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaitan telah tipu mereka dan bagi tahu kepada mereka Nabi Sulaiman segala kuasa apa semua yang Nabi Sulaiman ada tu semua datang daripada buku-buku sihir itu. Jadi mereka dapatlah ilmu sihir ni. So ia adalah satu tribe, satu Jewish tribe. Mereka datang ke Mekah dan Madinah. Mereka datang sebab mereka nak, sebenarnya hadis ni hadis ni yang menerangkan ni sebenarnya berlaku kat Madinah, tapi ayat yang diturunkan tu sebenarnya adalah ayat Mekah, daripada Mekah. Okay, kita tengok untuk lebih faham. Jewish tribes used to find ways to kill Rasulullah. Dia mencari satu cara untuk jatuhkan Rasulullah, untuk sihir dia. Mereka dah try macam-macam magic lah, apa semua cara untuk bunuh Rasulullah, tapi tak jadi semua. Jadi mereka rujuk kepada seorang Yahudi. Dia ni paling dahsyat lah. Dia ni paling dahsyat magic, amalkan sihir ni semua. Nama dia Labid bin Asim. Dia daripada satu kumpulan golongan orang, nama dia Banu Zuraik. Okay, dia adalah seorang munafik. Dia ada datang, dia ada mengucap kalimah syahadah, dia ada datang dalam Rasulullah punya ni semua, dia ada ni kan. So dia mempunyai anak-anak perempuan yang mengamalkan sihir ini. Dia adalah seorang munafik. So anak-anak perempuan tu, pasal tu kata nafasat itu ada perempuan punya feminine punya ni, pasal anak-anak perempuan dia yang tolong tiap tu. Okay, mereka bayar seorang budak, mereka bagi duit pada seorang budak ni. Budak ni pergi curi Rasulullah punya sikat rambut kan. Sikat tu ada rambut Rasulullah, dan mereka gunakan ilmu sihir ni mereka, yang paling hebat mereka gunakan. Okay, mereka buat 11 ikatan kan. 11 ikatan alat sihir dimasukkan dalam satu telaga. Nama telaga tu ada Zur Arwan. Okay, nama telaga tu dekat Madinah. Okay, mereka letak bawah satu batu dan telaga, dan bila mereka buat benda ni, Rasulullah jatuh sakit. Rasulullah jadi macam lupa. Sekarang ada tekanan, ada apa semua. Lepas tu Rasulullah kadang-kadang dia buat satu benda, dia ingat dia tak buat benda tu. So ia ada kesanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertolongan lah. Jadi Aisyah, dalam hadis Aisyah tu, Aisyah kata, Rasulullah kata pada Aisyah, doa dia telah dimakbulkan. Dia kata dia mimpi ada dua malaikat ni mai dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka seolah berbincang lah. So seorang tanya, what happened to you? Apa berlaku pada Rasulullah? Dia kata, he has been they have done sihir.
mereka telah melakukan sihir. Siapa yang melakukan? So mereka macam seolah-olah satu perbincangan. So mereka, dua malaikat ni, mereka cerita dengan teliti apa yang niat yang orang-orang Yahudi ni tengah buat dekat Rasulullah. Mereka siap bagi nama lagi, Labid bin Asim. So Rasulullah tahu sebab dua malaikat ni datang cerita kan. Dan dua malaikat ni juga pada last tu memberitahu Rasulullah mana benda tu, apa semua, nama telaga tu, dia bawa batu, semua malaikat tu bagi tahu. Dan malaikat suruh baca dua surah ni, Al-Falaq dengan Al-Nas. Macam tu kita tahu dia ada 11 ikatan. Malaikat tu cerita sampai habisan dengan teliti. Lalu Rasulullah SAW suruh sahabat pergi ambil benda ni. Lepas tu Rasulullah bila dapat benda yang dia orang sihir ni, Rasulullah SAW baca dua surah ni. Setiap ayat yang Rasulullah baca itu, Rasulullah akan buka satu ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu daripada situ kita tahu ada 11 ikatan yang mereka gunakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan 11 ayat untuk melawan sihir yang paling power yang mereka buat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lepas Rasulullah baca ayat ni, Rasulullah rasa lega. Rasulullah kata dia rasa lega. Dia ada banyak hadis yang menerangkan, tapi dalam yang kita tahu sakit itu dah hilang. Rasulullah rasa macam dia dikeluarkan daripada satu kegelapan. Okey, satu poin yang Pak Din nak bagi tahu pasal ni. Allahu Akbar. Orang yang sihir ni, yang sihir Rasulullah, dia ni seorang Yahudi. Rasulullah tahu dia ni yang sihir aku, tapi Rasulullah tak nak bagi tahu kepada sahabat semua nama orang ni. Rasulullah tak nak bagi tahu sebab Rasulullah kata dia is personal, dia sihir aku. Jadi kalau saya bagi tahu siapakah orang ni, sahabat akan bunuh. Dan Rasulullah kata, saya tidak ingin apa-apa berlaku pada orang lain di atas benda-benda yang peribadi. Allah Akbar. Betapa mulianya sifat junjungan kami sallallahu alaihi wasallam. So kita tahu asal usul surah ni diturunkan. Okey, surah ni diturunkan dekat Madinah. Sebenarnya ada orang kata mungkin ini adalah surah Madinah, tapi kita tahu ia bukan surah diturunkan di Madinah, sebab yang turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril. Yang ni adalah perbincangan antara dua malaikat, dan dua malaikat ni telah memberi tahu penyelesaian. Bacalah ayat ni, dua ayat ni untuk hilangkan sihir ni kan. Allahu Akbar. Subhanallah. So dan lagi satu kita tahu sebab dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Mekah dah ada hadis-hadis di mana kata Rasulullah pernah mengamalkan baca pada waktu malam 3 kul. Lepas tu dalam solat tu pun Rasulullah membaca Anas dengan Al-Falaq, dua surah ni.